Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi pihak KKMM, saya ingin merakamkan setinggi terima kasih kepada semua ahli yang berhormat yang telah mengambil bahagian dalam memberikan pandangan yang menyentuh tugas kementerian saya sepanjang perbahasan belanjawan ini. Seramai 54 orang ahli yang berhormat telah membahaskan 68 usul yang berkaitan. Penggulungan saya akan menyentuh 8 perkara, iaitu Majlis Media Malaysia, Ekonomi Digital, MERS 999, peruntukan kompleks angkasa puri, penyebaran berita palsu, perkhidmatan telekomunikasi, perkhidmatan internet dan jalur lebar dan peruntukan jasa. Berkaitan Majlis Media Malaysia yang ditimbulkan YB Lembah Pantai, KKMM telah menerima laporan Pro-Tem Komiti Majlis Media Malaysia berhubung cadangan penubuhan Majlis Media Malaysia dan cadangan draft rang undang-undang yang berkaitan. Memandangkan cadangan penubuhan tersebut melibatkan pelbagai pemegang taruh, maka sesi libat urus perlu terlebih dahulu diadakan secara intensif dan mendalam bagi membolehkan kementerian ini mendapat maklum balas yang komprehensif untuk mempertimbangkan cadangan ini dengan lebih lanjut. Berkaitan ekonomi digital yang ditimbulkan Yang Berhormat Kelang, kerajaan mengambil maklum saranan Yang Berhormat Kelang dalam memberi fokus untuk melatih dan memberi kesedaran kepada perusahaan kecil dan sederhana PKS untuk mendalami kemahiran digital. Dalam hal ini, MDEC khususnya telah melaksanakan beberapa inisiatif untuk menggalakkan PKS dan usahawan mikro menggunakan teknologi digital, khususnya aplikasi e-dagang. Antara inisiatif tersebut adalah program e-usahawan, perkhidmatan e-dagang setempat, zon perdagangan bebas digital, Go e-commerce, kempen e-dagang untuk PKS, usahawan mikro dan kempen Shop Malaysia Online. Di samping itu, terdapat Digital Accelerator, iaitu program gerbang utama yang menyediakan rujukan seperti program kesedaran, nasihat mengenai digital, dana, pusat sumber dalam talian, program berkaitan pendigitalan, dan penyelesaian digital yang diselaraskan. Kerajaan juga telah mengambil langkah proaktif dengan menubuhkan Majlis Ekonomi Digital dan Revolusi Perindustrian keempat negara yang dipengerusikan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Ia bertujuan untuk menetapkan dasar pelaksanaan serta pemantauan strategi dan inisiatif ekonomi digital dan 4IR Malaysia. Penubuhan majlis ini sejajar dengan hasrat kita untuk memastikan pembangunan ekonomi digital di Malaysia yang bersifat inklusif. 6 kluster telah dibentuk, iaitu ekonomi, bakat digital, masyarakat, infrastruktur digital dan data, teknologi baru muncul dan kerajaan. Berkaitan MERS 999 yang ditimbulkan Yang Berhormat Setiu, MERS 999 merupakan inisiatif kerajaan yang menyediakan perkhidmatan kecemasan kepada orang awam dengan melibatkan kerjasama agensi pusat dan agensi-agensi kecemasan berdasarkan peruntukan di bawah Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Sistem MERS 999 yang sedia ada akan diteruskan dan pada masa yang sama akan dilakukan migrasi ke sistem yang baru yang dipanggil Sistem Next Generation Emergency Services atau pendeknya NG999. Sistem baru ini akan mengambil kira perkembangan teknologi baru seperti Artificial Intelligence, Big Data Analytics, Internet of Things dan 5G. Untuk makluman Yang Berhormat juga, aktiviti pencemaran bukan merupakan aktiviti yang termasuk dalam penakrifan perkhidmatan kecemasan seperti yang diperuntukkan di dalam Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Walau bagaimanapun, sekiranya pencemaran tersebut melibatkan kecemasan nyawa, MERS 999 boleh mengendalikan panggilan tersebut. Tetapi sekiranya dengan perkembangan terbaru, ada cadangan tentang kecemasan bentuk baru atau kecemasan bukan tradisional
ia boleh ditimbangkan, tetapi haruslah diteliti terlebih dahulu supaya tidak menjejaskan operasi sebenar MERS 999 atau yang baru nanti NG 999. Berkaitan projek Media City yang ditimbulkan Yang Berhormat Langkawi, peruntukan sebanyak RM125 juta untuk kompleks Angkasa Puri adalah untuk membayar sewaan, iaitu dengan izin availability charges bagi projek Media City. Projek ini dilaksanakan melalui Private Finance Initiative dengan izin secara konsep Build, Lease, Maintain and Transfer BLMT dengan izin. Sebahagian daripada projek ini telah pun siap dan digunakan oleh RTM. Skop projek ini ialah memperlengkapkan bangunan RTM sedia ada dengan peralatan penyiaran baru dan juga menaik taraf peralatan penyiaran sedia ada dari format Standard Definition SD ke format High Definition HD dengan izin. Projek ini juga sejajar dengan projek pendigitalan nasional iaitu migrasi TV analog ke siaran TV digital di seluruh negara. Sekiranya projek ini ditangguhkan, RTM secara langsungnya tidak boleh bersiaran kerana sebahagian besar dari peralatan dan sistem yang digunakan oleh RTM sekarang termasuk dalam skop projek ini. Berkaitan penyebaran berita palsu yang ditimbulkan YB Arau dan YB Setiu, KKMM telah melaksanakan program dan aktiviti untuk membendung penyebaran berita palsu antara lain melalui pasukan respon pantas semasa kita berdepan pandemik COVID-19. PRP KKMM turut menjalankan kerjasama strategik dengan Majlis Kerjasama Negara. Sehingga 24 November 2020, sebanyak 409 penafian berita palsu telah diperjelaskan kepada masyarakat. Ini di samping yang dicaj di mahkamah dan sebagainya. Dari segi perundangan, peruntukan undang-undang sedia ada seperti Kanun Keseksaan dan Akta Komunikasi dan Multimedia adalah antara instrumen perundangan yang terguna pakai dalam mengawal perekaan, penerbitan dan penularan kandungan atau berita tidak benar pada ketika ini dan buat masa ini kami merasakan undang-undang yang sedia ada adalah mencukupi. Tuan Yang di-Pertua, berkaitan perkhidmatan telekomunikasi yang ditimbulkan oleh Pekan Ipoh Barat. Ya. Nanti berkaitan dengan apa yang tu saya dah bangkit juga. Tadi yang Berhormat Menteri jawab memang betul, ada dua agensi terlibatlah, polis dan juga KMM. Soalan saya ialah sejauh mana kita boleh dapat jawapan yang jelas. Kerana apabila ada satu laporan dibuat kerana berita palsu, polis akan mengatakan dia kena mengambil masa untuk rujuk kepada Kementerian Yang Berhormat. Kemudian laporan kita dapat selalunya katanya Kementerian Yang Berhormat lambat memberi laporan kepada pihak polis. Jadi sebab itu kadang-kadang kes tergantung macam itu saja. Termasuklah kes yang saya pernah buat laporan berita palsu. Sampai sekarang tidak ada apa-apa tindakan lagi. Jadi nak salahkan polis saja, nak salahkan Kementerian Yang Berhormat kalau kes tidak didakwa. Saya faham maksud Yang Berhormat. Saya akan selidik balik perkara ini dan semalam saya telah buat perbincangan. Nanti saya akan buat satu taklimat khusus tentang kaedah-kaedah yang harus kita baiki. Ini ada masanya bergantung kepada proses dan juga kepada kecekapan kita. Terima kasih. Berkaitan perkhidmatan telekomunikasi yang ditimbulkan oleh Pekan Ipoh Barat, Jelebu, Parit, Setiu dan Kelang. Kini terdapat syarikat penyedia perkhidmatan yang menawarkan pakej paling asas untuk jalur lebar talian tetap dengan kelajuan 30 Mbps pada harga serendah RM79 Malaysia dan 100 Mbps pada harga serendah RM99 Malaysia. Harga pakej asas jalur lebar mudah alih prabayar pula di antara RM9 Malaysia hingga RM30 Malaysia sebulan. Manakala harga pakej asas jalur lebar mudah alih pasca bayar adalah antara RM8 Malaysia hingga RM38 Malaysia sebulan.
Dengan adanya pelbagai pelan yang ditawarkan, golongan B40 dan M40 boleh memilih pilihan pakej mampu milik yang bersesuaian dengan keperluan masing-masing. Penawaran internet secara percuma sebanyak 1 gigabit setiap hari di bawah penjana juga masih diteruskan oleh syarikat telekomunikasi negara iaitu Celcom, Digi, Maxis, U-Mobile dan Telekom Malaysia sehingga 31 Disember 2020. Selain itu, pemberian percuma kad SIM juga dilakukan oleh penyedia perkhidmatan YES sebanyak 40 gigabit data kepada semua ibu bapa dan pelajar di sekolah kerajaan, pelajar dan ahli fakulti institusi pengajian tinggi bagi menikmati inisiatif Learn from Home dengan izin. Penyediaan kapasiti gentian tambahan oleh TM dan Time bagi menampung penggunaan internet yang semakin meningkat juga turut dilaksanakan. Bagi memastikan sesi pembelajaran dan pemudahcaraan dalam talian berjalan dengan lancar, SKMM bersama-sama dengan syarikat-syarikat telekomunikasi utama negara telah pun mengambil beberapa pendekatan proaktif melalui tanggungjawab korporat sosial bagi memastikan rakyat Malaysia terus berpeluang menikmati perkhidmatan internet sejak awal dari pelaksanaan PKP lagi. Selain itu, pusat internet komuniti di seluruh negara boleh digunakan sebagai pelengkap untuk pembelajaran dalam talian oleh para pelajar untuk pelajaran dan mengakses internet. SKMM secara berkala dan berterusan melaksanakan pengukuran bagi prestasi rangkaian telekomunikasi, perkhidmatan jalur lebar dan perkhidmatan suara kepada pengguna di Malaysia. Parameter prestasi rangkaian ini adalah berdasarkan dengan izin Commission Determination on the Mandatory Standards for Quality of Service yang telah ditetapkan oleh SKMM. Antara parameter yang diukur ialah kadar panggilan terputus, drop call rate dengan izin dan kadar panggilan bersambung, call setup success rate dengan izin untuk memastikan kualiti panggilan adalah terjamin. Berkaitan perkhidmatan internet jalur lebar yang ditanya oleh ramai, Ahli Parlimen Pasir Putih, Sabak Bernam, Pasir Mas, Bacok, Cameron Highland, Julau, Kuala Krai, Jempol, Kota Samarahan, Igan, Seremban, Baram, Sibuti, Selangor, Puchong, Kulim, Tanjung Manis, Lubuk Antu dan Ulu Selangor. Baru-baru ini saya dan SKMM telah memberikan taklimat tentang jendela kepada ahli yang berhormat dari kedua-dua pihak pada 18 November yang lalu dan terima kasih kerana hadir. Dan isu yang paling besar saya nak ringkaskan saja ialah soal utiliti awam. Kita sedang memujuk berbincang dengan kerajaan-kerajaan negeri dan sudah dibentangkan sekali dalam Majlis Fizikal Negara, insya-Allah akan dibentangkan dalam pertemuan dengan ketua-ketua menteri dan menteri-menteri besar. Kerana selagi pada pandangan kami, kalau kesaling hubungan internet ini dikira sebagai utility, maka dia akan masuk dalam KM, yakni kebenaran merancang di bawah PBT, dan itu akan membantu mempercepatkan proses untuk mendapatkan kelulusan tapak. Kerana satu daripada masalah dari segi menyediakan menara dan sebagainya ialah soal mendapatkan kebenaran daripada pihak PBT, dan ini insya-Allah akan kami usahakan dan sudah mendapat maklum balas yang sangat positif daripada menteri-menteri besar dan ketua-ketua menteri secara keseluruhannya. Akhir sekali, berkaitan dengan jasa. Menteri sikit. Ya. Kena bagi mantan. Ya, sila. Terima kasih Tuan Speaker. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Saya dengar berkenaan dengan MSAP tadi, di mana kita sebut berkenaan dengan kajian yang dilaksanakan oleh SKMM setiap 3 tahun sekali berkaitan dengan harga. Seperti mana Yang Berhormat Menteri tahu, sebelum 2018 memang ada isu yang berbangkit berkenaan dengan harga yang tinggi untuk broadband, dan setelah kita melaksanakan MSAP, maka ianya telah pun turun sebanyak 49%. Itu dalam tahun 2018. Saya nak tanya Menteri, adakah kita ada cadangan untuk kurangkan lagi harga jalur lebar dalam masa yang terdekat, khususnya dalam tahun akan datang? Itu satu. Keduanya berkenaan dengan bila kita lihat pada kualiti. Banyak perkara yang berbangkit, khususnya
apabila ada aduan yang dibuat tetapi masa yang diambil untuk perbaiki masalah itu adalah terlalu lama ataupun tidak mendapat respon daripada syarikat telco-telco. Dalam keadaan itu, apakah cadangan kerajaan untuk kita mengurangkan harga, juga memastikan bahawa kualiti yang kita berikan dalam internet itu adalah satu yang dapat kita pastikan sentiasa top notch dengan izin. Dan soalan kedua, sekiranya diizinkan Tuan Speaker, berkenaan dengan utility. That's something that I focused on earlier as well. I think that's something we need to do. Kerana kata terlihat kepada red tape yang ada, ini menjadi masalah, bukan saja masalah melambatkan, tapi juga ianya menaikkan harga. Jadi dari sudut perundangan, adakah kerajaan akan membentangkan rang undang-undang untuk pastikan bahawa kita boleh memasukkan senarai ataupun dalam senarai utility broadband ini supaya tak ada masalah yang timbul dalam masa depan? Terima kasih, Yang Berhormat Menteri. Tambah sikit. Jempol. Tadi Menteri ada sebut soal saling hubungan utility. Saya tak terjawab tadi soal fee ataupun yuran perkhidmatan yang ditetapkan oleh telco dan lain ni, kawasan yang hanya mendapat 1-2G saja. Kawasan tiada liputan yang cukup tetapi bayaran yang sama. Apakah jadi mereka ini tidak dapat perkhidmatan yang sepenuhnya tetapi bayar dengan keadaan yang sepenuhnya? Jadi apakah tindakan kementerian dalam soal ini? Kerana rakyat hari ini berada di luar bandar, tidak dapat perkhidmatan yang secukupnya, tetapi bayaran tidak adil bagi mereka. Terima kasih Jempol. Sila Menteri. Tentang utility, buat masa ini kita belum bercadang untuk rang undang-undang. Kalau itu terpaksa dilakukan, kita akan buat, sebab yalah, ini proses pentadbiran antara federal dan state dengan izin. Soal harga, itu memang MSAP itu MSAP mula diberkuat kuasa pada 1 Januari 2018, kemudian melaksanakan sepenuhnya bermula zaman mantan Menteri 8 Jun 2018, dan kita teruskan dasar itu. Cuma sekarang ini kita ada dua isu lah. Satu ialah penerusan itu mengikut dia punya skill, dan yang keduanya ialah masalah yang dihadapi akibat daripada dengan istilah mudahnya rerouting of the route oleh kerana COVID-19 ini. Tiba-tiba tumpuan trafik itu ialah di kawasan penduduk, kawasan tempat tinggal. Soal kelajuan ini memang suatu perkara yang sentiasa kita bincangkan. Itu juga yang disebutkan di bawah jendela, dan satu perkara yang sedang kita cuba perbaiki ialah soal aduan ini. Ini yang bagaimana aduan itu boleh cepat disantuni dan sebagainya. Izinkan saya yang Menteri, Tuan Yang di-Pertua, saya nak habiskan jasa ni. Ramai sikit tanya, boleh. saya izinkan saya, kalau tidak kan tak habis masa. Ya. Mantan Menteri pun tanya pasal jasa dalam Teruskan. perbahasan yang lepas. Ingin saya menjelaskan bahawa sebelum tahun 2019 dan 2020, peruntukan jasa diletakkan di bawah kod aktiviti yang berbeza, iaitu satu, kod aktiviti dasar sedia ada jasa, dan kedua, kod aktiviti emolumen kaki tangan kontrak di bawah KKMM. Semua jasa, piecemeal RTM, semua di bawah satu kod. Perbelanjaan jasa di bawah kod aktiviti dasar sedia ada bagi tahun 2015, 2016, 2017 dan 2018 adalah sebanyak RM23.7 juta, RM26.6 juta, RM31.5 juta dan RM27.9 juta. Manakala dicampur perbelanjaan di bawah kod aktiviti emolumen kaki tangan kontrak di bawah KKM bagi tahun-tahun yang sama ialah RM54.9 juta, RM54.2 juta, RM53.9 juta dan RM45.9 juta. Kalau dicampurkan semuanya, dua-dua, maka jumlahnya bagi tahun-tahun yang sama ialah RM78.5 juta, RM81 juta, RM85.3 juta dan RM.74 juta. Bagi tahun 2021, anggaran peruntukan jasa telah keseluruhannya di bawah kod aktiviti jasa, iaitu RM4 juta di bawah dasar sedia ada dan RM81.5 juta di bawah dasar baru jasa.
Jadi dalam hubungan ini, anggaran peruntukan untuk jasa tahun 2021 sebanyak RM85.5 juta itu bukanlah sesuatu yang luar biasa jika dibanding dengan peruntukan yang sebelum ini. Itu jawapan untuk angka-angka itu. Bagi tahun 2019, tiada peruntukan kerana jasa telah dibubarkan oleh pentadbiran kerajaan terdahulu. Dalam tempoh 2019 dan 2020, semua pegawai latihan kontrak grade 22 dan ke atas telah ditamatkan. Kementerian ini telah mengeluarkan surat bertarikh 30 Ogos 2018 memaklumkan penamatan kontrak ke atas 776 orang berkuat kuasa mulai 15 Oktober 2018. Kementerian juga pada masa itu telah melaksanakan pembayaran ganjaran kepada pegawai lantikan kontrak yang terlibat mengikut kadar yang ditetapkan dalam perkeliling yang berkuat kuasa. Dengan perkembangan semasa, kementerian ini menyedari bahawa penubuhan semula jasa haruslah berbeza dengan fungsi dan peranannya sebelum ini. Dalam hal ini, Kabinet telah bersetuju supaya jasa dijenama dan distrukturkan semula dan dikenali sebagai Jabatan Komunikasi Komuniti dengan ringkasnya JCOM. Matlamat JCOM ialah mewujudkan komunikasi dua hala di antara kerajaan dan rakyat, iaitu bagi menyampaikan maklumat kerajaan yang tepat, sahih dan bijaksana kepada rakyat dan mendengar suara serta maklum balas daripada rakyat. Kaedah yang digunakan ialah dengan cara membangunkan komuniti, khususnya di peringkat akar umbi yang mengamalkan budaya ilmu, berkemahiran digital dan menghayati makna dan fokus patriotisme dengan menggunakan pendekatan penghakupayaan community empowerment dengan izin. Tugas utama JCOM pada masa ini ialah melaksanakan komunikasi strategi pembudayaan norma baharu pandemik COVID-19. JCOM berbeza dengan JAPEN atau Jabatan Penerangan kerana Jabatan Penerangan memberi kefahaman mengenai sesuatu dasar, program dan inisiatif kerajaan dengan memberi keutamaan kepada komunikasi pembujukan melalui pemasaran maklumat di peringkat awareness, interest dan desire dengan izin, manakala JCOM lebih menumpukan kepada pendekatan penghakupayaan empowerment sasaran di peringkat action dengan izin. Bagi izinkan saya habiskan dulu. Saya akan bagi mantan menteri preference. Dengan mengambil kira dinamika ini dan selaras dengan penubuhan Majlis Digital Negara dan 4IR, maka komuniti hendaklah dilihat dari sudut pandangan sarwa yang besar dan luas bahawa kini wujud dua bentuk komuniti, iaitu komuniti setempat dan komuniti digital. Komuniti setempat ialah mereka yang tinggal, bekerja dan sebagainya secara fizikal di sesuatu kawasan. Manakala komuniti digital ialah mereka yang berada secara fizikal dan digital di sesuatu kawasan itu dan mereka yang tidak secara fizikal berada di sesuatu kawasan itu tetapi berasal atau pernah berada atau berminat dengan kawasan itu dan membentuk atau menjadi anggota komuniti digital yang berkait dengan kawasan itu, iaitu dalam pelbagai bentuk komuniti digital secara dalam talian dan menggunakan media sosial. Oleh kerana itulah, ingin dijelaskan di sini bahawa fungsi JCOM ini tidak bersifat bertindan dengan agensi-agensi di kementerian lain dari segi kumpulan sasar, pendekatan program dan aktiviti. Program dan aktiviti JCOM meliputi 3 komponen kandungan utama, iaitu 1. Komuniti berbudaya ilmu, 2. Komuniti digital dan 3. Komuniti patriotik. Kementerian akan bekerjasama rapat dengan agensi-agensi seperti KEMAS, Jabatan Perpaduan, Jabatan Pembangunan Komuniti, Penggerak Komuniti, Seranta dan sebagainya di peringkat kebangsaan, negeri dan daerah. Kementerian juga akan menggunakan lebih 1,101 buah pusat internet komuniti yang terdapat di seluruh negara untuk dijadikan sebagai pusat kegiatan digital berkonsep baharu. JCOM juga akan mengakar umbikan peranan agensi-agensi KKMM seperti SKMM, MDEC, Mining dan Cyber Security Malaysia yang sekarang hanya berada di peringkat kebangsaan dan negeri sahaja. JCOM akan mengambil kira ruang penjimatan dalam belanjawan yang diperuntukkan. Ini kerana struktur JCOM akan ditempatkan di daerah-daerah di seluruh negara berbanding dengan struktur jasa yang dahulunya berada di seluruh kawasan parlimen dan Dewan Undangan Negeri.
saya jemput mantan menteri, mantan menteri. Ya, saya juga ingin mencelah tentang jasa. Terima kasih Tuan Speaker, terima kasih Yang Berhormat Menteri. Yang Berhormat Menteri, saya nak sebut di sini bahawa kalau kita lihat kepada KKMM seperti mana sedia ada, sudah cukup tentu bahawa KKMM kita ada unit-unit propaganda di situ seperti RTM, kita ada bernama, kita ada penerangan, kita ada juga SKMM, dan di kawasan luar bandar kita ada cawangan-cawangan dan sebagainya. Ianya satu agensi yang melibatkan seluruh negara. Dan apa yang disebut oleh Yang Berhormat Menteri tadi adalah satu perkara yang sudah tentu boleh juga diuruskan oleh semua agensi-agensi ini. Jadi soal dia kenapa kita perlu untuk mewujudkan semula jasa dengan nama baru, tetapi dengan keupayaan kewangan atau memberikan kadar kewangan yang cukup besar kepada mereka, 80 lebih juta. Walhal kita seharusnya melihat bagaimana kita boleh mengukuhkan lagi agensi-agensi yang sudah sedia ada. Itu satu. Yang keduanya, Yang Berhormat Menteri, kalau kita lihat kepada struktur jasa dulu, saya rasa Yang Berhormat Menteri juga boleh setuju bahawa apa yang berlaku di dalam jasa dahulu adalah ianya digunakan sebagai unit propaganda politik. Dan ini adalah satu perkara yang telah pun membawa kepada keputusan untuk kita memansuhkannya, yang juga keputusan dibuat bersama dengan menteri masa itu dalam kabinet. Jadi kita lihat bagaimana kita boleh memperbaiki dan juga memperkukuhkan KKMM. Banyak perkara yang perlu diselesaikan di situ. Saya bawa isu piecemeal RTM dan sebagainya. I think I'm not sure if Menteri will answer this later because it's something that saya rasa kena kita lihat. Ramai pekerja RTM yang kerja, mereka ini tak dapat allowance mereka, tak dapat overtime dan sebagainya. Ini adalah perkara-perkara besar yang harus kita fokuskan dulu. Jadi kenapa perlu kita berikan atau salurkan 80 lebih juta wang yang sangat besar untuk menubuhkan unit baru ini, walhal kita sudah ada di dalam kementerian itu agensi-agensi yang cukup berkeupayaan untuk melaksanakan perkara-perkara ini. Terima kasih. Saya ingin menambah. Menteri, boleh teruskan. Saya ingin tanya soalan Saya yang jemput masih. Pontian dulu, lepas Pontian dulu Tung. Bagi Menteri, disebut pusat kegiatan digital. Dia bukan propaganda lah maksudnya. Dan saya nak tahu 776 orang yang dibuang kerja itu, adakah akan diambil semula dan berapa ramai yang akan diambil semula jika mereka berhasrat untuk kembali? Dan bagaimana duplikasi kerja yang telah dibuat oleh Jabatan Penerangan dan Jabatan Komunikasi Komuniti ini boleh dijelaskan supaya tidak jadi isu dan kontroversi. Terima kasih. Terima kasih. Saya jemput Saya sila ingin, Jurutung. saya ingin Keluang juga juga. menyokong permintaan oleh Yang Berhormat Puchong. Kita lihat bahawa peruntukan untuk RTM dikurangkan daripada 574 juta ke 479 juta. Bernama dikurangkan peruntukan daripada 64 juta kepada 52 juta. Dan Perbadanan Kemajuan Filem Malaysia, FINAS, dikurangkan dari 38 juta kepada 35 juta. So saya juga ingin menyokong permintaan Yang Berhormat Puchong. Kalau kita juga sudah pun ada siaran-siaran ini yang boleh membantu kita dari segi nasional, kenapakah kita perlu menubuhkan jasa dan memberikan mereka peruntukan 85 juta? Terima kasih Jurutung. Sila main baru. Terima kasih Tuan Ketua. Saya juga ingin quote dua orang tokoh yang bekas jasa, ya, iaitu Yang Berhormat Sibuti. Dia bekas pegawai jasa dan dia terang-terang kata bahawa jabatan jasa itu adalah jabatan penggerak staf yang very clearly is about propaganda machine, dan juga bekas ketua pengarah jasa iaitu Puat Zakashi, dan dia kata don't open statement, kata don't be defensive about it, it is a propaganda machine. Jadi ini adalah tugas dan fungsi yang khusus jasa untuk menyebarkan propaganda. Terima kasih. Walaupun dengan pelbagai jenis rebranding, I think menteri cuba menegakkan benang yang basah. Ini adalah yang fungsi ini daripada penerangan menteri tadi is very clearly is also gathering information dan juga menyebarkan
menyebarkan propaganda. Jadi saya rasa bahawa sebagai menteri yang cukup ada pencerahan, ya. Saya harap bahawa menteri cakap benar bahawa ini adalah sesuatu yang tidak memerlukan, dan do the right thing, ya. Pindahkan 85.5 juta itu kepada kepentingan yang lebih penting, ya. Contohnya kepada RTM ke atau Finas dan sebagainya. Mereka lagi memerlukan, ya. Terima kasih. Terima kasih Member Baru. Sila Terima keluar. kasih. Kemudian last Sibuti. Sila keluar. Terima kasih Speaker. Soalan saya berkenaan maklum balas Menteri Dadi kerana ada 3 maklumat untuk dubur balik jasa ni sekarang di jenama semula sebagai JCOM. Apa itu community digital? Kerana kita tahu dalam dunia ini sekarang community mana-mana pun ada dalam digital world. Jadi tak perlu kerajaan untuk masuk ke digital world untuk tubuhkan satu community digital lagi untuk rakyat lagi. Jadi kenapa kerajaan PN nak tubuhkan satu agensi khasnya untuk mencapai salah satu maklumat iaitu tubuhkan community digital bagi rakyat. Rakyat tak perlu benda ni. Kerana setiap orang mereka ada hasrat, ada minat sendiri, mereka akan masuk ke mana-mana komuniti yang mereka berminat. Jadi apa yang kerajaan PN nak mencapai di sini? Adakah ini sebenarnya objektif adalah tubuhkan cyber trooper untuk memantau informasi maklumat setempat? Terima kasih keluar. Sila Segambut. Sibuti dulu. Okey. Terima kasih Datuk Speaker. Terima kasih. Seperti yang kita ketahui dan juga siapa-siapa yang memegang kerajaan, banyak agensi-agensi kerajaan mempunyai jabatan strategik seperti Kemas, MKN dan juga banyak lagi, dan juga jasa memang saya akui sinonim dengan kerja-kerja gerak saraf dan itu tidak dapat dipertikaikan. Walaupun demikian, saya telah membawa tajuk berkenaan jasa ini. Adakah lantikan Ketua Pengarah JCOM ini nanti adakah berdasarkan lantikan di kalangan penjawat awam ataupun lantikan politik, dan juga sekiranya kita mengira semula jumlah parlimen dan juga DUN di Malaysia ini, kita mempunyai lebih kurang 798 sepadan politik, dan juga adakah dengan kenyataan menteri tadi mengatakan bahawa penjawatan JCOM ini tidak lagi berdasarkan parlimen dan DUN, adakah peruntukan ini dapat dikurangkan dari segi emolumen? Dan juga berkenaan tentang JCOM ini sinonim dengan digital, sudah pasti pihak sebelah akan menggambarkan JCOM ini adalah cyber trooper. Bagaimanakah langkah-langkah kerajaan untuk menerangkan apakah tujuan jasa ini dijenamakan semula sebagai JCOM, dan juga apakah kerajaan akan seperti apa diperkatakan Pontianak mengambil sebahagian melalui proses interview atau temuduga penjawab-penjawab jasa sebelum ini. Baik, terima kasih Sibuti. Sekarang saya bagi yang akhir 1 minit ke Segambut, kemudian minta menteri rumuskan kerana masa telah habis, dan sila Segambut. Terima kasih. Saya ada 2 isu saya nak penjelasan daripada Yang Berhormat Menteri. Adakah jawapan Yang Berhormat Menteri tadi adalah an afterthought? Dengan izinnya, kerana saya baca berita selepas pembentangan belanjawan bahawa menteri ada mengatakan ataupun ada sources dalam laporan yang kata menteri sebenarnya tak sedar 85 juta peruntukan jasa ini ada dalam bajet. Dan timbalan menteri ada keluarkan kenyataan bahawa menteri sebenarnya tahu. Jadi saya nak tahu adakah jawapan hari ini is an afterthought. Yang keduanya, setuju ke YB bahawa sebenarnya untuk mendapatkan pandangan akar umbi ataupun memberikan informasi kepada komuniti, yang paling penting adalah untuk parlimen bersidang lebih lama, kerana tempat ini adalah platform mengambil pandangan akar umbi, kerana wakil parlimen, wakil rakyat ini telah dilantik oleh rakyat dan mereka membawa suara rakyat masuk sini, dan ini juga adalah sebenarnya satu platform untuk menteri dan kabinet memberikan informasi yang tepat dan jelas. Tetapi kita lihat sebenarnya platform ini tidak diambil untuk menyebarkan maklumat tepat, semuanya cut short, everything cut short, tak ada informasi pun kepada rakyat. Terima kasih. Terima kasih Segambut. Menteri, saya nak tanya berapa minit sebelum saya bagi 3 minit rumuskan. Cukup.
pertama dengan Yang Berhormat mantan menteri tentang piecemeal, saya rasa we are on the same page. Kita teruskan kerja-kerja itu. Saya dah sebutkan tadi bahawa bezanya ialah kerana ini program baru. Ya, bezanya ini bukan jentera propaganda. So tolonglah jangan sebut jasa, sebutlah dia sebagai JECOM. Berapa kurang daripada 85.5 juta, saya rasa ini sedang dibincangkan. Ya. Kemudian, betul kita ada banyak Yang Berhormat agensi, tetapi kekurangannya pun sama. Beberapa hari yang lepas saya buat mesyuarat dengan semua agensi yang terlibat dengan penerangan. Kita ada 3 komponen kerja penerangan ini. Analisis, penyelesaian atau solutions dan pelaksanaan. Analisis dan solution itu sangat kurang. Zaman kita sama-sama dalam pentadbiran yang lepas, kita dapati analisis itu memang kekurangan yang sangat besar. Pelaksanaan, saya sebut 2 saja yang saya dah minta KSU yang baru ni tolong cari timnya. Satu ialah tim storyteller. Banyak cerita MKN tentang pandemik COVID-19 ni tak keluar kerana kita hanya rely kepada PC oleh 2 orang menteri dan sebagainya. The human story itu belum keluar. Fatigue, stres sedang berlaku di kalangan frontliners dan rakyat dan ini harus diladeni. Sebab itu saya kata JECOM punya first priority ialah berhubung dengan soal komunikasi COVID-19 ini. Soal permohonan untuk jawatan-jawatan. Adakah Menteri sebut bahawa jumlah dia akan dikurangkan? Saya boleh bagi jaminan jumlahnya akan dikurangkan. Berapa banyak itu belum lagi. Tapi akan dikurangkan. Sebab saya boleh bagi angka itu. Kerana angka yang 85.5 juta itu ialah berdasarkan parlimen dan DUN. Sedangkan kita pergi kepada daerah 160 saja, tak sebanyak parlimen dan DUN. Dan saya bagi jaminan bahawa JECOM bukan mesin propaganda, Yang Berhormat. Bukan, not under my charge, dengan izin. Ya. Dan proses ikut JPA ada kriteria dan kriteria utama would be IT savvy dengan izin. Dan saya bagi jaminan ketua pengarah dan timbalan ketua pengarah tidak akan dilantik daripada orang politik. Dia harus kombinasi profesional dan pegawai tadbir yang baik dan bersasiah. Menteri, bolehkah Menteri bagi jaminan bahawa semua jawatan dalam jasa itu bukan lantikan politik oleh parti-parti politik, tetapi based on permohonan kepada kementerian, bukan daripada nomination daripada parti-parti politik. Boleh Menteri bagi jaminan? Siapa nak nominate, saya tak boleh halang. Tetapi kemasukan dan rekrutmen itu harus mengikut. Bolehkah ia melalui kementerian? Secara interview secara profesional, bukan melalui nomination by political appointees, ya, daripada menteri dan juga daripada parti-parti komponen. Ya. Boleh Menteri bagi jaminan ke tak? Saya kata tadi ada 2 tu. Siapa nak nominate saya tak boleh halang, tetapi ia harus melalui proses permohonan temuduga yang telus mengikut lunas-lunas peraturan yang ditetapkan oleh JPA. Menteri, kalau melalui permohonan dan temuduga, kenapa perlu nomination lagi? Itu yang kita tanya. Kalau sekarang hari ini kita nak jadi kaki tangan kerajaan, kita melalui Jobs Malaysia, kita tak perlu nomination. Jadi soalan di sini adalah kenapa ada satu saluran, satu platform untuk parti politik buat nomination? Ini yang soalan saya harap Menteri boleh jawab. Kalau kita langsung cakap bahawa kita tak terima, tak mahu apa-apa nomination, sesiapa yang minat, teruslah buat permohonan yang layak kita panggil untuk temuduga, itu berbeza. Kenapa izin orang pihak ketiga untuk buat nomination? Menteri, Kulai, saya tak benarkan Kulai bercakap tadi, tiba-tiba bangun dan cakap. Kulai kena dapat aluan. Dan saya harap semua julutong dan yang lain telah saya diberi peluang. Saya harap Menteri buat rumusan dan tutup. Terima kasih Tuan Ibu Ketua. Saya faham. Menteri, soalan terakhir saya. Isu yang panjang. Bukankah tugas-tugas ini boleh dibuat oleh RTM, Finas dan Bernama? Kaki tangan RTM, Finas dan Bernama boleh diberi amanah untuk menjalankan tugas-tugas ini. Kenapa perlu tubuhkan pertubuhan yang baru? Terima kasih Julutong. Sila Menteri rumuskan.
Jawab yang itu merujuk kepada 3 komponen itu dan kita tahu di mana kekuatan dan kelemahan dan di mana yang perlu diperbaiki. Tuan Yang di-Pertua, saya ucapkan berbanyak terima kasih Menteri, kepada last- Tuan Yang minat di-Pertua. dan pandangan. Just one. Boleh bagilah bekas menteri saya bagi. Ini Sila untuk ucap. saya perkara bersama. Yang Mohd Menteri sebut tadi bahawa kita akan fokus kepada isu piecemeal RTM. Can I just ask, lebih kurang dalam jangka masa lama mana kita boleh dapat satu mungkin cadangan untuk selesaikan masalah ini? Because I'm with you on this, Yang Mohd Menteri. Terima kasih. Jumlahnya ramai, yang berhormat pun tahu, dan setengah tu dah mengambil masa yang agak lama. Dan saya tak boleh nak sebut actual time lah, tapi dalam masa yang secepat mungkin kita mesti usahakan untuk selesaikan masalah piecemeal ini. Terima kasih.